Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Okey ke? Alhamdulillah, khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Ya. So, apa objektif kita meeting petang ni Kita nak bincang yang praktikal 3 yang Dr. Syukri bagi kan? Betul. Betul. Pasal simulation praktikal. Untuk praktikal 3 lah, yang ketiga. Lab 3. GCMS. Ya, benar. So, praktikal 3 ni ada 5 video kan Dr. bagi? Betul. Betul, 5 video betul. Jadi, kita tak nak buang masa, kita start terus lah dengan video 1 lah. Boleh. Untuk video 1 ni siapa yang tengok lah? Saya, Anati. Boleh Anati explain sikit video 1 ni pasal apa kan? Boleh. Okay, so untuk video 1 ni, dia minta untuk kita buat flowchart ataupun prosedur untuk install GC column. Nampak kan kat situ? Nampak tak? Ya. GC. Lepas tu bawah ada video 1 tu, how to, yes. Ni GC column. Alright. Macam mana kita nak install GC column dekat dalam GC, itulah gas chromatography tu. So dia ada lebih kurang 11 ke 12 step lah. Ni buat satu-satu pendek-pendek nampak banyak lah step. Tapi dia kalau tengok macam senang je lah. Cuma ada langkah-langkah yang kena buat betul-betul lah. Jadi dia terus satu-satu ke tak payah kan? Tak payah. Cuma kita nak highlightkan satu soalan lah. Untuk kita lebih faham pasal GCMS ni. Kalau time install GC column ni kan, time kita nak install GC column ni, apa step yang penting lah, yang memang important lah. Lepas tu tak boleh kita tinggalkan. Okay. Kalau ikutkan semualah kan tak boleh tinggal. Tapi yang kena tekankan sikit rasanya ada 2 kot dekat langkah kedua dengan langkah ke-11. Sebab langkah kedua tu kita kena buat step ni untuk cut the contaminant. So dekat dia punya kita kena potong lah, ada satu bahagian tu kena potong untuk remove contaminant part tu supaya tak effect lah kita punya proses nanti. Lagi satu dekat step 11 tu kita kena make sure yang tak ada apa-apa bersentuh dengan dinding oven tu. Maksudnya bila kita insert the column dekat dalam GC tu tak ada sentuh dinding lain. Dia masuk ke tempat dia betul on the rack. Macam tu lah. Itulah 2 yang rasanya macam kena tekankan. Yang lain tu biasalah kena masuk tarik. Macam tu je lah. Faham. 11 step lah. Tadi repeat balik kan? 11 step. Tapi dia macam sebab buat sikit-sikit tu nampak macam banyak. Tapi ikutkan sikit je step dia ni. Senang je lah nak install lah. Senang je. Tapi kena ni lah betul-betul dengan ukuran dia apa semua tu. Nice. Dengan kena ada lah semua alat-alat dia tu. Macam dia punya wafer untuk cut, kena ada kolom dia, kena ada ferrule, benda-benda tu lah. So benda tu dia kecil-kecil je dia punya part tu. So mungkin senang hilang. Faham. Menarik. Itulah. GC column GC column. Cara untuk install GC column. Ada 11 step semua. Okay, kita teruskanlah untuk task yang kedua Yang task kedua ni video kedua lah kan. Betul. Kita dah bagi tugas Adam yang kena tengok video ni dan buat task 2 ni. Ya ke Adam? Ya. Boleh tak cerita sedikit pasal macam mana video 2 ni diperlihatkan kat kita? Apa cerita pasal video 2 ni? Boleh tak cerita sikit? Boleh. Basically video 2 ni sama je lah dengan video 1. Cuma video 2 ni dia terang sikit pasal cara nak handle apa? Precaution masa install benda tu dengan tips dia nak bagi dapat result yang betul, yang accurate. Dua benda je lah. Precaution dengan macam mana nak dapat result yang accurate. Betul. Kiranya contoh macam yang kalau precaution ni kita tak buat time install column tu, kiranya nanti dia akan effect analyze kita punya sample macam tu.
Betul Safwan. Nanti kita dapat result lari lah. Tak Oh, penting lari. kita punya Tak result. betul. Penting lah kan dia ni kan. Penting lah. Nice. So antara precaution dia boleh tak cerita sikit? Satu ke dua ke supaya kita boleh highlight lah. Apa benda Adam? Question aku cakap yang paling penting lah. Yang paling penting je. Kalau yang paling penting masa install column tu, kita kena pastikan dekat column tu tak ada bengkok ataupun bocor ke dekat column tu. Dan juga kena pastikan yang column tu tidak menyentuh wall oven. Dinding dia tu lah, dinding instrumen tu. Oh, sama macam Nati punya soalan ada tadi kan? lah. Ada berkait Open juga kan? lah. Make sure nothing touching oven wall kan ni kan. Oh, tu je lah penting kan. Faham? Nice. Faham. So, tanpa membuang masa, kita go through soalan 3. Ada apa lagi tak, Adam? Nak bercerita pasal video dulu? Tak ada dah kan? Ada dah. Simple je video tu ni. Okay, kita teruskan dengan video 3. Video 3, Khairul Anati juga kan? Khairul Anati. Khairul Nisa. Khairul Anati ya. Tak ingat nama lagi ke? Nama ni panjang sangat. Susah. Okey, Khairul Nisa. video 3 saya juga. Oh, cerita pasal apa video 3 ni? Oh, video 3 ni pun soalan yang sama macam video 1 yang saya buat tu. Pasal prosedur, dia minta prosedur ataupun flowchart lah. So dia video 3 ni prosedur untuk sample preparation of GCMS. Maksudnya kita nak sediakan sampel yang kita nak masukkan dekat dalam gas chromatografi tu nanti. Ni easy je dia punya step dan video tu pun duration dalam 2 minutes macam tu je. Dan apa 6 step je. Senang je dan benda-benda ni pun tak rumit pula. Itulah nak tanya lah dalam 2 minit tu lah kan. Apa benda yang Khairul Nisa boleh highlight kan? Oh, boleh highlightkan lah. Okey, sekejap. Dia kan step kan, prosedur kan? Mungkin dekat step keempat tu kot. Step keempat? Step keempat tu macam penting sikit sebab macam biasa sebab kita nak avoid contaminant, nak remove contaminant. So step dia just mix dua benda je. Mix compound kita dengan diethyl ether. Lepas tu kita campur-campur. Lepas campur tu kena buat satu langkah penting iaitu kita kena, sebab kita nak pakai syringe nanti. So nak bersihkan syringe tu kita kena pull up dulu dia punya macam ambil dulu sikit solution tu. Lepas tu kita buang dekat waste bottle sebab kita takut ada contaminant dekat dalam syringe tu. Sebab kita nak guna syringe tu nanti untuk masukkan dekat dalam GC tu. Faham ke? Ni bak kata kampung bilas ke? Bilas. Bilas. Bilas betul. Bilas secara sebab dia kecil kan. Orang bandar pun pakai juga. Ya, bandar juga. Betul bilas. Terima kasih Zaban. Itulah bendanya. Tu je lah kalau yang paling penting saya sebab kita nak buang kontaminant. Faham. So tanpa membuang masa lagi, kita teruskan lah dengan soalan yang keempat. Yang task keempat, video 4 lah kan? So video 4 ni Adam ni betul tak? Boleh tak cerita sikit pasal apa video 4 ni? Video 4 ni kalau tengok tajuk dia pasal introduction to gas chromatography. Lepas tu kalau isi video 4 ni pula dia macam ajar cara yang betul bila macam Anati cakap tadi lah, dia inject tu kan, dia ajar cara yang betul untuk inject sampel tu ke dalam instrumen. Faham. So dia punya mobile face dia adalah cerita apa gas yang dia pakai? Gas yang dia pakai untuk mobile face ni biasanya inert gas, tapi dalam case ni dia pakai helium gas lah. Okey, faham. Benda sama kan? Okey. Betul. So soalan yang keempat ni senang jugalah kan jawab pasal gas apa. Soalan dia senang lah. Lepas tu yang ketiga tu explain using flowchart.
how to inject tu? Oh, dia ada begitu jugalah. Yang mana Fish? Yang soalan ketiga. Oh, soalan ketiga. Ni soalan kedua kan? Baru nampak. Dia punya ni lah. Step by step proses dia. Betul. Mula kita kena pastikan yang instrumen tu dah Ready. disettingkan dulu lah. Sebelum ready tu dia kena setting dulu. Oh. So step kedua tu lah yang inject sample ke dalam tu. Nampak gambar Nampak. atas tu jarum, bawah tu instrumen. Lepas tu inject Instrumen masuk DC dalam. lah. Lepas tu Okay. aku nak cakap sikit lah. Precaution step dia masa kita inject tu tak boleh inject separuh-separuh, kena terus penuh terus. Oh. Terus Faham ke? sekali shot lah, one shot. Sekali lah, one shot. Oh, Dia faham. sebab kalau separuh-separuh dia tak jadi. Dia punya detection tu lagi sebab dia sensitif. Faham. Itu je lah kot untuk video 4 ni. Boleh proceed lah. Ada precaution step Bagus. Soalan yang kelima dah pula video kelima lah kan. Tak ada siapa tanya kan. Saya jawab sendiri boleh. Biar Ada saya dah nak tanya. tanya. Ada orang nak tanya. Okey, bagus. Saya tunggu. Tak dah sebab tadi kan bagi Adam bercakap dulu. Peluang dia bercakap. Oh, ya ke? Okey. Yang Kak Nisa nak tanya ke? Ya, kan Nisa tanya Hafiz. Untuk Taslimah kan, bila baca soalan-soalan ni nak tanya, rasa macam nak tanya satu benda. Berapa persen untuk leaking, berapa persen compound untuk leaking tu? Oh, untuk elakkan leaking lah. Untuk elakkan leaking untuk tu. GCMS Berapa persen lah. compound? Okay. So sebelum saya menjawab lah soalan ni, saya nak cerita sikit lah video 5 ni berkaitan dengan apa. Dia punya tajuk video tu GCMS tutorial. Memang tutorial tau. Dia ada bagi tahu, tapi dia lebih detail kepada GCMS punya instrumentation. Kalau korang tahu, dia awal-awal video tu dia check gas punya gauge. Kalau korang tahu ada tangki gas helium tu, dia check berapa PSI. Dia macam lebih kepada step jugalah, tapi lebih kepada dia punya detail. Kalau korang nak tahu, dia punya video memang lama, 28 minit. Tapi dia punya jawapan dia senang lah untuk cari. Dengar saja video tu dan kita boleh olah lah daripada apa moderator tu cakap, speaker tu cakap, kita jawab soalan. So daripada soalan yang Anati tanya, berapa percentage helium peak dengan percentage water peak, nitrogen, oxygen peak tau. Berapa? Sebab dia ada 4 tau, 4 komponen. Okay, yang pertama helium. Yang kedua, helium ni sebagai helium punya gas carrier lah dalam GCMS ni. Helium ni memang kena paling tinggi, 95%. Korang kena take note, 95% untuk helium punya peak, untuk percentage, untuk elakkan leak dalam sistem ni. So, lagi 3, nitrogen, oksigen dengan air, water, kena 5% ke bawah. So 5% ke bawah tu mungkin nitrogen 0. lebih, 0.2. Lepas tu air 0. macam tu. Lepas tu oksigen mesti lebih sikit, 2 point lebih. So memang nilai nitrogen helium gas carrier ni kena tinggi lagi, 95% dan ke atas. Untuk elakkan leak dalam sistem tu. Tu je kot. Yang lain tu soalan berkaitan dengan ion source tu kenapa kena vacuum. Tu sebab untuk elakkan contamination jugalah. Sama je. Lepas tu gas yang paling penting, macam soalan Adam tadi, gas helium. Dia check gas helium ni sebelum nak start GCMS. Benda yang sama je. Tapi dia ada sama yang Adam je. Sama je sebab mungkin eksperimen yang doktor bagi, video ni dia part by part tau. Tapi benda yang sekali jalan lah berkaitan dengan eksperimen yang sama. Dia check tangki satu tu 800 PSI untuk sufficient gas carrier. Lepas tu gas kedua pula
Untuk gas kedua pula. Kos kedua 50 PSI. Ada dinyatakan dalam video yang 28 minit tu. Itu saja kot. Minta maaf lah cakap banyak. Tak apa. Betul. Well explanation. Yes, very good. Tas 5 ni Apis dengan Safwan bagi tugas kan? Bagi tugas. Kami bagi by soalan. Macam tu lah. Sebab kalau bagi saya video nak by video. tanya Safwan sikit. Boleh ke Safwan? InsyaAllah saya boleh jawab. Kita kan untuk Yusim ni kita tahu lah Yusim ni kan berlandaskan akli dan nakli kan. Jadi pada video 5 ni boleh ke Safwan terang sikit apa kaitan dia? Apa kaitannya? Akli dengan nakli? Macam mana nak kaitkan kalau ada lah, kalau tak ada tak apa Safwan. Okey. Seperti yang kita tahu, GS mass spectrometer ni kan, dia adalah salah satu instrumen lah yang fundamental, yang penting. Bunyi apa tu? Saya boleh mute tak? Okay, boleh teruskan Safwan. Maaf. Tak apa. Okay, so basically benda-benda yang manusia cipta ni adalah untuk kelebihan manusia. Seperti yang untuk manfaat manusia. Contoh kalau kita tengok Imam Syafi'i, dia buat kitab fiqh kan. Jadi itu untuk manfaat manusia sejagat. Begitulah juga dengan mass spectrometer ni. Jadi saintis-saintis dah tercipta alat ni untuk kita periksa lah, analisis apa compound yang ada dalam sampel kita tu. Macam tu. Faham? Jadi sebenarnya setiap benda yang Allah ciptakan di dunia ni, start daripada manusia diberikan akal dan manusia gunakan akal tu untuk memanfaatkan kepada orang lain, itu memberi manfaat kepada, itu kiranya menjalankan khalifah di atas muka bumi ini dan berlandaskan Islam lah. Macam tu. Mantap lah Safwan. Ni yang kita nak sebagai belajar Yusim. Betul. Betul baca sim Okay. Betul-betul mengaplikasikan apa yang dipelajari. Betul. Jadi kita berbalik pada yang 5 tadi kan. Yang video 5 yang Apis dengan saya dah tengok. So basically compound yang kita jumpa benzene alkohol lah. Nampak benzene alkohol namanya. Dia punya compound. Apa beza ni dengan phenol? No, Okay. tak ada C, terus OH. Ada alkyl group, tak ada alkyl group. Betul tak? Betul? Betul. Kalau Doktor contoh kena tambah markah ni kat kita punya group ni. Betul? Betul jadi sangat. lain Jalan lain phenol dengan benzene alkohol. Sama kan pula. Kena lukis betul-betul ni kan. Betul. Okay, so kalau benzene alkohol, MS spectra dia macam ni. Jadi friendly reminder untuk setiap peak ni dia ada maksud dia sendiri. Maksudnya macam C ke C ni peak dia berapa. Itu fragmentation lah kan. Fragmentation. Yes. Jadi untuk yang form ion spectra ni 108. Alright, faham. So tu je kot. Ni apa function untuk background correction. Maksudnya kita nak mengurangkan background noise dalam spektra tu. Maksudnya pipi yang kecil tu kita tak nak benda macam tu, kita nak nampak jelas macam ni. Faham. Ni last dah why the MS not switch off. Benda kata-kata lah nak tutup switch daripada habis guna. Relax tu. Jangan kata-kata tangan tu, bagi dia jalan tu. Sebab benda ni makan masa 2-3 hari nak bagi udara tu. Maksudnya sistem tu nak regenerate balik lah. So contoh macam kau dah pakai kan, betul member kau nak pakai lagi, jadi nak buka tutup leceh lah, ambil sehari 2 kan, jadi biar buka. Ni pun soalan ni pun bagi tahu pasal nak kasih air dengan udara keluar betul-betul daripada sistem kan. Betul. Okay, setakat tu je kot kita punya discussion hari ni. Sangat memberangsangkan walaupun petang, sangat energetik, sangat bersemangat. Doktor kena bagi makan lebih kat kita ni. Kita doakan lah. Kita doakan supaya hati doktor lembut nak bagi makan kat kita kan. Kita doakan kesejahteraan untuk kita punya pensyarah lah supaya dipermudahkan urusan juga. Kita pun stres. Diorang lagi stres kan, betul tak? Betul.
Sama-sama hadapi. Sama-sama hadapi itulah norma baru kan PKP ni. Terus tanpa membuang masa lagi, kita around the table lah. Sebelum kita nak habiskan discussion kita hari ni, ada apa-apa soalan tak? Daripada Adam, ada apa-apa? Tak ada lah. Tak ada apa-apa. Daripada Kairunisa, ada apa-apa lagi? Tak ada. Boleh tak saya panggil Kairunisa? Okey kan? Boleh. Itu kan Nama baru. Oh, okey. Tapi tak boleh lah. Ha? Tak apa. Tak ada apa-apa. Safwan ada apa-apa lagi? Saya rasa tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Saya pun tak ada apa-apa. So kita sudahilah kita punya perbincangan ni lah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.